Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Kembali bersama dengan Cikgu Man dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 5. Okey, hari ini kita nak teruskan dengan subtopik yang bagi cikgu juga sangat penting untuk kamu ketahui sebagai seorang kanak-kanak yang berumur 11 tahun. Ini berkaitan dengan penyakit. Okey, jom kita tengok. Tak nak buang masa, tapi sebelum tu cikgu nak pinjam masa sikit je, iaitu jangan lupa subscribe channel cikgu untuk terus memberi sokongan kepada cikgu untuk menghasilkan video-video PDPR seperti ini. Jadi mudah untuk kamu belajar di rumah secara santai dan mudah. Tak perlu buku teks sebab cikgu dah sediakan paparan daripada buku teks. Kamu hanya perlu menonton, dengar dan faham. Kalau tak faham, ulang sehingga faham. InsyaAllah. Jangan lupa subscribe. Okey, jom kita sambung dengan subtopik penyakit. Penyakit apa kita nak tengok hari ini adalah berkaitan dengan kanak-kanak, iaitu demam campak, cacar air, rubella dan beguk. Cikgu ulang, 4 penyakit ini, iaitu yang pertama, demam campak, cacar air, rubella dan beguk. Okey, 4. Okey, jom sebelum itu kita tengok dulu seperti biasa, kita baca buku teks dan kita tengok apakah maklumat yang dikongsi di dalam buku teks. Okey, jom. Okey, kalau dah sedia, cikgu baca dan kamu pun baca sama-sama. Alright. Okey, Iza, Wendy, David dan Chandran ialah ahli kelab doktor muda di Sekolah Kebangsaan Bahagia Permai. Kat mana Bahagia Permai tu jangan tanya cikgu. Cikgu pun tak pasti. Wujud ke Sekolah Kebangsaan Bahagia Permai ni? Kalau wujud, komen kat bawah. Kat mana Okey, mereka ditugaskan untuk mendapatkan maklumat tentang penyakit demam campak tadi, cacar air, rubella dan beguk. Baca maklumat tentang penyakit tersebut yang telah mereka perolehi. Okey, tapi sebelum itu cikgu nak tanya, kamu pernah dengar tak demam campak, cacar air, rubella dan beguk? Pernah dengar tak? Siapa pernah dengar? Angkat tangan. Ramainya tak angkat tangan. Maksudnya tak pernah dengar. Okey, demam campak mungkin pernah lah kan. Demam campak mungkin pernah dengar. Siapa pernah kena demam campak kat sini? Sakit tak? Apa rasa bila kena demam campak tu? Apa keadaan dia? Okey, jadi hari ini kita nak tengok tentang simptom untuk setiap penyakit. Okey, 4 penyakit ni ada kaitan dan dia ada cara mencegahnya. Okey, tapi sebelum kita melihat maklumat tentang penyakit tersebut, jom kita baca dulu apa yang dibincangkan oleh si Iza, Wendy, David dan Chandra ni. Okey, jom kita tengok. Demam campak, beguk dan rubella boleh dicegah melalui suntikan imunisasi vaksin MMR. Kawan dia cakap itu daripada maklumat yang dia dapat tahu apa itu vaksin MMR. Nanti kita tengok. Bayi yang berusia 9 bulan dan 12 bulan, cikgu ulang, baby yang berusia 9 bulan dan 12 bulan perlu diberikan suntikan MMP. Maksudnya, kamu semua telah menerima suntikan vaksin MMR. Yelah, sekarang dah umur 11 tahun kan? Masa umur 9 bulan dan 12 bulan, dah disuntik. Masa itu dibawa oleh ibu dan ayah kamu. Okey? Suntikan MMR ini untuk mencegah tiga penyakit ini. Penyakit yang mana 3 tu? Sebelum tu, kita tengok lagi ada kawan kamu di bawah tu, dialognya. Penyakit cacar air juga boleh dicegah dengan mengambil suntikan vaksin varicella. Okey, suntikan vaksin tersebut. Okey, jom. Sebelum kita tengok simptom-simptom ni, cikgu nak sambung tadi berkaitan dengan penyakit-penyakit ini. Cikgu juga akan share juga maklumat-maklumat berkaitan yang telah cikgu perolehi berkaitan dengan penyakit ini. Okey, jom kita tengok simptom bagi penyakit yang pertama, iaitu demam campak. Okey, cikgu yakin ramai yang pernah kena demam campak. Cikgu pun pernah kena. Paling kurang sekali lah dalam hidup kita mesti pernah kena. Apakah simptomnya? Tanda-tanda yang kita kena demam campak. Yang pertama, dah pasti kita akan demam. Kita akan ada selesema, sakit tekak, mata berair dan sensitif pada cahaya, sakit otot dan ada batuk. Itu demam campak. Biasa demam campak ni
akan timbul bintik-bintik di badan kita. Doktor akan bagi ubat menahan kamu daripada menggaru dan sebagainya untuk surutkan tumbuh bintik-bintik di badan tu, macam gambar yang kita share ini. Dan juga cikgu share juga maklumat tambahan berkaitan dengan simptom demam campak. Kamu juga boleh baca. Kalau kamu rasa video ni agak laju, tak apa, nanti boleh ulang balik, pausekan dia dan kamu baca. Habis baca, kamu play balik, bergerak, kemudian rasa laju sangat ni, pause balik, baca. Boleh? Kalau cikgu nak biar lama nanti jadi sejam pula video ni. Okey, itu berkaitan demam campak. Kita tengok seterusnya, simptom cacar air. Ada beza tak cacar air dengan demam campak ni? Okey, cikgu juga pamerkan maklumat yang telah cikgu juga perolehi. Apakah perbezaan cacar air dan juga demam campak? Okey, jom kita tengok simptom cacar air. Sama juga, akan timbul bintik-bintik di atas badan kita. Okey, apakah simptomnya? Kita akan rasa demam, rasa letih, bintik merah, iaitu ruam tadi, macam cikgu cakap. Ruam dia kecil yang mengandungi air dan berasa gatal. Dia ada air dan kamu akan rasa gatal. Ini simptom cacar air. Okey, dah nampak ada beza tak dengan demam campak tadi? Adalah sikit persamaan dan juga ada perbezaan. Okey, kita nak tengok penyakit seterusnya, iaitu simptom rubella. Rubella pun sama juga. Dia ada bintik-bintik seperti ruam di badan kita. Okey, jom kita tengok. Kamu akan rasa demam, sakit tekak, bintik merah ataupun ruam di muka dan merebak di seluruh badan. Dan cikgu juga kongsi maklumat berkaitan dengan rubella. Jika kamu nak baca, kamu pausekan dulu video ini dan baca sehingga selesai, kemudian play balik untuk kita tengok maklumat seterusnya. Okey. Alright, seterusnya kita nak tengok simptom beguk. Apa tu beguk? Pernah dengar tak beguk? Beguk ni juga dalam gambar tu ada cikgu share. Simptomnya ialah demam, sakit kepala, mulut kering, bengkak pada satu atau kedua-dua kelenjar parotid kat sini dan berasa sakit ketika menelan makanan. Bengkak. Orang dulu panggil, mak kamu mungkin panggil bengkak cantik. Cikgu tak tahu lah kenapa bengkak cantik. Dia nak cover kot. Sebenarnya bengkak tu tak cantik kan. Jadi nak cover, alah cantik bengkak tu, tak apa, jangan risau. Itulah beguk. Orang dulu panggil bengkak cantik. Itu dia 4 penyakit yang kita kena ketahui. Okey, kelenjar parotid ialah kelenjar ailio yang terletak di kedua-dua belah pipi. Dia sekali lagi cikgu ulang, kelenjar parotid yang cikgu cakapkan tadi dalam simptom beguk tu ialah kelenjar ailio yang terletak di kedua-dua belah pipi. Okey, so dia membengkak. Pada satu atau dua. Tengoklah keadaannya. Okey, dan untuk dapatkan maklumat lagi, kamu juga boleh layari laman sesawang www.myhealth.gov.my untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang demam campak, rubella, beguk dan penyakit cacar air ini. Okey, itu dia keempat-empat penyakit tadi. Jom kita tengok juga apa yang dibincangkan oleh mereka tadi ni. Mereka kata pesakit demam campak, rubella, beguk dan cacar air perlu diasingkan. Kenapa ya? Kita jangan menyentuh bahagian yang sakit itu supaya kita tidak dijangkiti. Rupanya keempat-empat penyakit ni boleh dijangkiti. Sebab tu kalau ada ahli keluarga kamu yang cacar air, chicken pox kan, demam campak ataupun kena beguk, mak kamu akan asingkan ahli keluarga tersebut duduk di bilik lain. Tidak bagi kamu campur duduk dekat-dekat, tak boleh tidur sama sebab ia mudah berjangkit. Kita juga jangan berkongsi barang peribadi dengan pesakit ini. Contoh barang peribadi, tentulah tak boleh share sudu yang sama, kita tak boleh share tempat tidur, kita tak boleh share towel dia bila dia sakit ini. Faham tak? Okey. Itulah dia. Alright. Cikgu juga nak share di sini berkaitan tadi cikgu ada cakap berkaitan dengan suntikan imunisasi vaksin MMR. Okey, ingat lagi tak? Tadi demam campak, beguk dan rubella boleh dicegah melalui suntikan imunisasi vaksin MMR. Boleh dicegah kalau kamu dapatkan suntikan ni tadi pada umur berapa tadi? 9 bulan dan 12 bulan. Okey, jom kita tengok apakah cara mencegahnya. Okey, vaksin apa dia MMR tu? Nama short form dia untuk apa? Akronim untuk apa?
vaksin mumps, measles, rubella. Dia stand for mumps, measles and rubella. Ialah vaksin yang digunakan untuk melindungi tubuh daripada 3 jenis penyakit, iaitu demam campak, beguk dan rubella. Suntikan vaksin ini diberikan 2 kali, iaitu ketika bayi berusia 9 bulan dan juga 12 bulan. Sumbernya dari mana kita dapat ni? Sumber daripada www.myhealth.gov.my yang dipetik pada capaian pada Ogos 2020. Okey, kita ada informasi juga dalam buku teks pada muka surat 88 dan 89. Kau boleh rujuk. Tapi seperti yang telah cikgu cerita, dalam buku teks ini dah cikgu letak semua sekali. Kamu jangan risau. Okey, kita juga ada di sini berkaitan dengan apa ya kat dalam ni. Okey, cikgu nak pengukuhan dia. Alright, dalam buku teks dia ada minta kamu buat pengukuhan. Lakarkan peta minda tentang maklumat demam campak, rubella, cacar air dan beguk. Okey, jadi dalam buku nota kamu nanti, kamu tulis dalam bentuk peta minda. Okey, kalau ingat lagi macam mana kita buat peta minda, kalau kamu tak pasti dan tak ada idea tentang peta minda, kamu boleh layari YouTube, boleh Google, apakah contoh peta minda atau dalam bahasa Inggerisnya mind map. Berkaitan dengan 4 penyakit ini. Buatlah mind map cantik-cantik berkaitan dengan demam campak, rubella, cacar air dan beguk tadi. Okey, apa yang perlu dibuat ya bila ada ahli keluarga kita yang kena penyakit ini? Apa yang perlu dibuat? Kita dah bincangkan juga, tapi kamu juga boleh Google lagi dan senaraikan di bawah. Okey. Alright, maka dengan itu kita dah berakhir dengan tajuk berkaitan dengan penyakit, iaitu demam campak, cacar air, rubella dan beguk. Dan seperti biasa, cikgu nak kamu semua komen di bawah, tulis nama, tulis kelas dan mungkin juga tulis sekolah kamu supaya cikgu tahu kamu bersekolah di mana. Berkaitan dengan cikgu minta komen tadi tu, senaraikan langkah-langkah pencegahan. Boleh tulis di bawah. Okey, kalau kamu tak tahu nak jawab langkah pencegahan apa, kamu tulis dekat ruangan komen kalau kamu pernah kena penyakit ini dan apa yang kamu atau keluarga lakukan. Apa rasanya bila kena demam campak, kena chicken pox? Apa rasanya? Tulislah kat bawah bagaimana kamu kuarantin ke, mak ayah kamu buat apa kat kamu ke semasa kamu terkena penyakit ini, dijangkiti dengan simptom dengan penyakit demam campak ataupun cacar air tadi, iaitu chicken pox. Okey, cikgu tunggu komen-komen kamu. Kerana setiap komen itu cikgu baca, cikgu akan bagi like, love dan juga cikgu akan reply kat bawah. Okey, jom cikgu tunggu. Okey, itu saja untuk hari ini. Minggu depan kita akan kembali dalam pendidikan kesihatan. Kita akan masuk ke tajuk keselamatan, pengaruh rakan sebaya. Ni PRS tak tahulah, kita tengok minggu depan. Adakah PRS tu pengaruh rakan sebaya ataupun PRS tu pembimbing rakan sebaya? Pengaruh rakan sebaya tu yang mana? Okey, kita jumpa minggu depan. Kita tengok apa yang akan kita belajar. Pengaruh rakan sebaya, bagus ke tidak ni pengaruh rakan sebaya ni? Jangan lupa subscribe channel Cikgu Man. Cikgu Man tunggu komen anda di bawah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita belajar secara santai dan mudah bersama Cikgu Man. Bye.